Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua murid satu Lavender? Khabar baik. Okey. Alhamdulillah. Okey, semua orang dah sarapan pagi ke? Dah sara dah makan dah? Okey. Okey. So, hari ni cikgu harap semua orang masih lagi bersemangatlah. Okey, cikgu nak minta maaf. Hari ni cikgu suara cikgu agak serak sikit sebab macam batuk sikit. Cikgu pun risau juga ni. Batuk sikit. Jadi insya-Allah minta-minta tak ada apa-apa lah. Bila sebut batuk dengan demam ni semua orang jadi risau. Cikgu pun risau juga. Okey, dengan kes COVID makin tinggi ni cikgu pun takut juga sebenarnya lah. Tapi alhamdulillah tak adalah teruk mana, cuma dia serak-serak sikit. Okey, so hari ni kita akan teruskan kita punya pelajaran. Okey, pelajaran kita pada hari ini ialah PDPR bilangan yang ke-22. Okey, bilangan yang ke berapa? 22. Iaitu hari ni kita akan masuk 4.3.1, menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan wang. So hari ni kita akan belajar tambah dan juga tolak wang. Edisi 1. Edisi 1 ni selalunya yang senang lah. Bila masuk edisi 2 ni dia susah sikit. Okey? Okey, murid yang baru masuk ni cikgu akan ambil kehadiran selepas ini Okey, so sebelum kita pergi kepada pelajaran kita, okey, cikgu nak ya, Waalaikumsalam. Okey, cikgu nak tunjukkan latihan kita pada minggu lepas. Okey, latihan kita pada minggu lepas. Semua orang nak tahu kan? Okey, so ini adalah latihan awak pada minggu lepas. Okey, ini adalah tarikh pada 12 Ogos. Okey, 12 Ogos. Yang ini pula adalah 18 Ogos. Okey. So setakat ni untuk 12 Ogos. Okey. Inilah dia punya hasil kerja yang dah dihantar, telah disemak. Okey, jadi kalau siapa murid nak tahu markah dapat berapa, markah kelas dojo dah tambah berapa, boleh buka Padlet 12 hari bulan Ogos. Kebanyakan murid yang dalam kelas kita hari ni semua dah hantar. Bagus tahniah. Murid tahun 1 ni bagus. Mereka ni rajin-rajin. Okey, semuanya hantar kerja. Okey, seterusnya kita tengok pada tarikh 12 Ogos. Ini adalah tarikh 12 Ogos. Okey, 12 Ogos kita dapat tengok ramai juga yang dah hantar. Cuma pada 18 Ogos tu kita tak guna ni, kita guna quizzes kan. So sebab tu tak ada kelas, tak ada Desmos. Ni pun ramai yang dah hantar. Okey, very good juga. Tahniah kepada murid yang hantar. Okey, cikgu harap awak akan terus rajin dan berusaha untuk belajar bersama-sama dengan cikgu dan menghantar tugasan. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa semua, suka cerita saya nak maklumkan juga, saya telah pun orang panggil apa? Telah pun merekodkan pencapaian murid dalam pentaksiran bilik darjah PBD yang perlu dihantar kepada pihak jabatan selewat-lewatnya 31 hari bulan Ogos. Jadi saya masih lagi menunggu murid-murid lain yang tertinggal ni. Macam kebanyakan murid yang ada dalam kelas ni semua saya dah bagi TP dah. Kebanyakan TP yang bagus lah. Sebab mereka join, hantar kerja, selalunya akan bagus. Cuma untuk TP6 ni adalah tahap penguasaan yang tinggi. Okey, tahap penguasaan yang tinggi, saya akan buat satu sikit lah task, tugasan sikit tugas. Okey, nanti cikgu ambil kehadiran Okey, cikgu akan ada sedikit task di mana ada tugas yang mereka perlu buat dalam bentuk perbentangan. Okey, maksudnya dia orang kena bercakap, mereka perlu bentangkan baru dia akan layak dapat TP6. Sekiranya murid tak buat benda tu ataupun dia tidak capai standard tu, maknanya dia layak TP5 sahaja. Kebanyakan murid semua TP5, tapi saya percaya dalam kelas kita ni, murid tahun 1 Lavender ni ada murid yang layak dapat TP6. Jadi saya akan sediakan dia punya bahan tu, insya-Allah hari Jumaat ni saya akan bagi. Okey, maknanya tuan-tuan dan puan-puan diberi masa lebih kurang seminggu lah untuk settlekan tugasan tu. Tapi tugasan tu dia tak wajib. Saya hanya sarankan kepada murid yang memang dia ada keupayaan nak bercakap, dia jenis yang tak segan, jenis yang suka bercerita, selalunya murid yang macam ni memang akan dapat markah yang tinggi lah. TP6 memang boleh dapat. Tapi saya perlu
buat projek tu dulu. Murid buat projek dan dia bentangkan projek tu kepada saya. Sama ada dia buat dalam bentuk video, dia masukkan dalam Padlet. Nanti saya akan bagi tahu macam mana nak buat ya. InsyaAllah. So itu adalah evidence kepada murid yang nak dapat TP6. Kalau contohnya murid sekadar nak berpuas hati, nak dapat TP5 saja, jadi tak perlulah buat. Okey, sebab saya percaya dalam kelas kita ni ada murid yang dia segan, dia tak boleh nak cakap sangat, dia malu kan. Jadi selalunya murid yang macam ni dia TP dia rendah sikit lah. Sebab dia tak capai TP6 tu. TP6 dia mesti menjadi role model. Menjadi kawan-kawan dia pun kata, "Ui, bagusnya dia ni." Kawan-kawan pun cakap dia bagus. Selalunya kalau macam tu memang layak dapat TP6. Dalam kelas kita ni, satu lavender memang ada. Cuma saya perlu buat aktiviti tu, baru saya boleh beri nilai TP6 kepada murid tu. Jadi siapa murid yang kat sini, satu lavender, yang nak dapat TP6, TP6 ni paling tinggi sekali. Paling pandai maksudnya. So, buatlah latihan yang cikgu bagi tu. Nanti cikgu bagi tahu latihan dia apa Okey, so tanpa melengahkan masa, kita akan masuk pelajaran kita pada hari ini, iaitu PDPR bilangan yang ke-22 seperti cikgu cakap tadi. Okey. So ni peraturan semasa menghadiri sesi Google Meet. Pertama sekali, pastikan awak hadir lebih awal supaya mungkin cikgu buka lagu dan sebagainya kan. So bolehlah rehat-rehat dulu, tenangkan fikiran dulu. Okey, seterusnya kita pastikan kamera kita dibuka. Okey, kamera kita dibuka supaya cikgu boleh nampak muka. Awak buat apa? Maksudnya awak ada bersama dengan cikgu. Kedua, sila tutup mikrofon dan senyap semasa cikgu sedang mengajar. Kecuali bila cikgu suruh jawab, baru boleh buka mic. Okey, kalau terlalu bising, awak boleh terus off terus mic tu. So, maknanya boleh, mungkin boleh typing ataupun mungkin cikgu terpaksa pilih murid lain lah. Okey, so saranan saya, jangan guna speaker. Sebab selalunya kalau guna speaker, dia akan bergaung. Kalau guna hands free ataupun gunakan audio yang memang daripada telefon, memang selalunya dia akan okey. Okey, seterusnya cikgu akan tambah 5 markah kepada murid yang hadir hari ini. 5 lagi markah kepada murid yang masukkan hasil kerja dia dalam Padlet. 5 lagi markah kepada murid yang buat hasil kerja dia cemerlang. Tapi cikgu akan tambah 2 markah sahaja sekiranya hasil kerja awak sederhana ataupun hanya memuaskan saja. Sekiranya awak buat bising, cikgu potong 2 markah. Okey, so kelas, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu rasa cikgu nak menyanyi sikit lah. Walaupun suara cikgu hari ni macam serak-serak sikit, cikgu nak menyanyi sikit lah sama-sama dengan awak. Hari ni nyanyian kita ialah video. Boleh Okey, kalau siapa yang rasa boleh ikut-ikut lah. Tapi jangan buka mic lah, nanti takut bising. Nyanyi je dekat situ. Okey, so nyanyian dia ialah video nyanyian Mari Menabung. Okey, so kita buka kita tengok apa benda ni Mari Menabung ni. Okey, kita dengar sama-sama ya. Mari menabung. Mahu ini, mahu itu, tunggulah dulu. Mahu yang ini, yang itu, semua mahu. Pelbagai jenis barang semuanya mahu. Janganlah lupa, lihatlah kocek dulu. Bung, 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 bung. Mari kita menabung sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Mari kita menabung. Bung, 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 bung. Mari kita menabung demi masa depan kita yang untung. Mari kita menabung. Mahu ini, mahu itu, tunggulah dulu. Mahu yang ini, yang itu, semua mahu. Pelbagai jenis barang semuanya mahu. Janganlah lupa, lihat kocek dahulu. Bung, 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 bung. Mari kita menabung sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Mari kita menabung. Bung, 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 bung. Mari kita menabung demi masa depan kita yang untung.
kita menabung demi masa depan kita yang untung. Mari kita menabung. Okey, mari kita menabung. Okey, tadi kita dah dengar lagu dengar suara Cikgu Asmawi yang serak ni. Okey, dah tengok kan video tadi kan? Siapa rasa dia pernah dengar lagu ni? Cikgu, Sarah baru masuk. Oh, Sarah baru masuk. Okey, nanti cikgu ambil kehadiran Sarah Yang lain pun sama. Okey. Ifan dapat. Kejap lagi murid yang baru masuk, cikgu ambil kehadiran kejap lagi. Okey, tadi kan kita dah nyanyi lagu Mari Menabung kan? Okey. Sebenarnya kenapa cikgu tunjukkan lagu ni? Sebab cikgu nak didik awak supaya dari kecil lagi suka menabung. Okey, kenapa kita perlu simpan duit dan perlu menabung? Siapa boleh bagi tahu sebelum cikgu bagi tahu jawapan dia? Siapa boleh beritahu cikgu kenapa kita perlu menabung? Sebab apa ya? Siapa boleh jawab? Auni nak jawab? Kenapa kita perlu menabung? Sebab apa? Untuk masa depan. Untuk masa depan. Untuk masa depan. Okey, bagus. Lagi? Siapa lagi nak jawab lagi? Simpan masa depan. Untuk simpanan masa depan. Okey, sama. Ada lagi tak nak jawab? Kenapa kita perlu simpan duit? Kenapa kita perlu menabung? Sebelum cikgu bagi tahu jawapan dia yang cantik sikit. Kenapa? Cikgu nak awak fikir sikit dalam 30 saat. Cuba fikirkan. Kenapa kita perlu menabung? Penting ke menabung ni? Siapa nak bagi tahu? Sarah tak nak bagi tahu cikgu. Kenapa kita kena menabung? Menabung tu maksudnya apa? Tak tahu. Alamak. Okey, tak apalah cikgu bagi tahu Okey, yang lain. Okey, tak ada yang nak bagi tahu dah kan? Okey, cikgu bagi tahu kenapa kita perlu menabung. Menabung ni maksudnya kita simpan duit. Okey, menabung ni bermaksud kita simpan duit. Kita ada satu bekas di mana bekas tu kita simpan duit dalam tu. Tu kita panggil sebagai tabung. Dan aktiviti masukkan duit dalam tabung tu kita panggil sebagai menabung. Okey, kenapa kita perlu menabung? Okey, yang pertama sekali, supaya wang yang kita tabung itu kita boleh guna untuk waktu kecemasan. Sebagai contoh, awak tiba-tiba nak pakai duit, Cikgu Asmawi kutip duit, kata, Mak, Cikgu Asmawi nak RM2. Kenapa? Cikgu Asmawi nak buat projek matematik, kena bayar RM2. So takkan nak minta duit daripada mak. So awak mesti ada duit sendiri. So bila awak ada duit sendiri, awak gunakan duit RM2 tu untuk bayar. Jadi tak perlulah susahkan mak dengan ayah nak bayar RM2. Kan senang? Itu perlu kita menabung. Okey, nombor yang kedua, supaya kita boleh membeli barangan yang dikehendaki. Sebagai contoh, Auni pergi ke kedai, tiba-tiba Auni nampak satu permainan teddy bear yang comel sangat. Tapi teddy bear tu mahal, harga dia RM10. Auni tak ada duit. Bila Auni tak ada duit, macam mana Auni nak beli? Tapi kalau contoh Auni ada duit yang banyak, contoh dapat duit raya, simpan banyak-banyak, ada lebih kurang 100. Jadi Auni nak belanja RM10 untuk beli teddy bear yang Auni suka tu. So kita bolehlah beli barangan yang dikehendaki. Kalau kita tak ada duit simpanan, kita tak ada tabungan, so kita tak boleh nak beli. Okey, seterusnya, nombor 3. Tidak perlu meminjam daripada orang lain. Okey, bila kita ada duit tabungan, kita tak payahlah pinjam duit orang lain. Nanti tak adalah jadi kes macam kat sekolah yang baru-baru ni. Ada kes kan? Pinjam duit kawan nak beli aiskrim, pinjam duit kawan nak beli pensel. Tu semua tak baik lah tu. Kenapa pinjam-pinjam duit orang? Sepatutnya kena ada duit sendiri. Semua orang ada duit sendiri, mak ayah bagi. Kita dapat duit banyak, kita simpan sikit. Supaya boleh guna pada masa hadapan. Tadi ada murid cakap guna masa hadapan. Betul. Okey, seterusnya, bila kita menabung, ini untuk orang yang lebih besar lah. Awak bukan selamanya akan jadi kecil macam sekarang. Darjah 1, tak lama lagi awak naik darjah 2. Lepas tu naik darjah 3. Lepas tu naik darjah 6 pula. Lepas tu naik tingkatan 5 SPM. Lepas tu awak sambung belajar. Bila awak sambung belajar, semuanya pakai duit. So, bila nak pakai duit, nak ambil duit dari mana? So mestilah kena simpan. So kita kena bijak dan menguruskan duit kita.
Okey, seterusnya, sekiranya kita menabung, kita tidak akan terbeban dengan hutang. Orang yang selalu menabung, dia tidak akan berhutang sebab dia ada duit yang cukup. Kenapa nak hutang lagi dengan orang? Orang yang tidak menabung, dia suka berhutang dengan orang. Sikit-sikit pinjam. Sikit-sikit pinjam mak, sikit-sikit pinjam kawan. So, tu semua adalah perkara negatif yang tak baik. Kita tak nak suka berhutang. Okey? Orang yang suka berhutang ni, kalau tidak dibayar, kalau ikut kepercayaan Islam, orang yang suka berhutang, nanti dia punya roh dia tak sampai ke langit. Okey, tersangkut dekat pintu langit tu sebab malaikat tahan. Ni orang ni tak bayar hutang, tak boleh masuk syurga. So, siapa yang nak masuk syurga, kenalah bayar hutang. Jangan suka berhutang suka-suka. Melainkan untuk keperluan. Okey, seterusnya memenuhi kehendak dan gaya hidup. Okey, ada setengah orang dia suka melancong, suka makan makanan sedap-sedap, ada suka beli kereta dan sebagainya. Kalau kita menabung, so kita bolehlah membeli barang-barangan tersebut. Kalau kita tak menabung, kita boros, tak ada simpan duit langsung, habis duit kita, tak ada langsunglah untuk nak dibelanjakan untuk memenuhi kehendak hidup kita. So, sebab itulah pentingnya menabung. Okey, dah faham ke kenapa kita perlu menabung? Faham tak kenapa kita perlu menabung? Hai, tak ada orang ke? Cakap faham ataupun tak faham? Ada. Faham ke tak tadi cikgu cakap? Ada. Okey, bagus. So, nanti mulai daripada sekarang, siapa yang tak ada duit menabung, tak ada tabungan, mula daripada hari ini, simpanlah duit yang mak ayah awak bagi dalam tabung. Okey? Okey, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan pelajaran yang kita yang sebenarnya, iaitu buku aktiviti jilid 2, muka surat 22. Okey, semua orang buka buku aktiviti jilid 2, muka surat 22. Tuliskan hari, iaitu hari Rabu. Dan juga tarikh 25 Ogos 2021. Tulis hari dan tarikh wajib ya. Sebab kalau awak tak tulis, nanti macam kita tak tahu awak belajar tu bila. Ya, tulis tarikh dan hari. Okey, boleh ya? Okey, sebelum cikgu pergi lagi jauh. Okey, tadi ada murid yang baru masuk kan? Boleh tak bagi tahu cikgu siapa murid yang baru masuk tu? Sarah kan? Sarah lagi? Mawar. Okey, Mawar. Putri ada tak Putri? Ada. Putri ada. Okey, Aufa? Aufa tak ada Okey. So yang ini saja yang datang. So, kita simpan balik. Nanti kalau siapa nama yang tertinggal lepas ni, bagi tahu cikgu Okey, kita sambung balik apa kita nak belajar tadi. Okey, so hari ni kita belajar operasi tambah dan juga tolak. Adriana masuk. Adriana cikgu dah ambil dah kehadiran. Okey, cikgu dah ambil dah. Okey, so hari ni buka muka surat 22. Kita tengok aktiviti 1 dulu. Okey, hari ni kita nak belajar tambah dulu Okey, yang pertama sekali kita nak tambah. Apa yang kita nak tambah ni? Tambah A adalah gambar pemadam dan juga sebatang pensel. So, dia kata dia suruh kita tambah. Tambah ni operasi tambah lah. Jadi, kita kena buat bentuk apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Bila kita nak tambah, kena buat bentuk apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Bila nak tambah, kena buat bentuk apa? Cikgu pernah ajar dulu masa awal tahun. Bentuk lazim. Bagus. Kita kena buat bentuk lazim. So, dalam bentuk lazim, wang adalah seperti dalam gambar ni. Okey, so dekat sini dia tulis 30 sen tambah 35 sen. So, soalan A ni cikgu jawabkan dulu. Lepas ni cikgu akan pilih murid untuk jawab soalan B dan seterusnya. Okey, mula-mula sekali kita tulis dulu 30 sen tambah dekat tepi 35 sen. Kemudian kita tambahkan. First kali kita tulis sen dulu. S, E dan N. Sen. Okey, disebabkan rasa takut tak nampak, cikgu besarkan sikit. Okey, macam tu. So, 30 sen tambah 35 sen. Kita buat SA dulu. SA iaitu nombor di belakang ni 0 tambah 5 adalah 5. Tulis macam tu. 0 tambah 5, 5. Okey.
Cikgu nak tanya, okey, cikgu nak tanya Arisa, 3 tambah 3. 6. Okey, tulis 6 dekat situ. So, jawapan dia ialah 65 sen. Soalan A. Okey, untuk soalan B, kita buat bentuk lazim dulu. Soalan B adalah sekeping sampul surat dan juga sekeping stem. Okey, sekeping stem dan juga sekeping sampul surat. Dia suruh tambah. So, tambah maknanya kena guna operasi tambah lah. Bentuk lazim. So, kita tulis dulu 20 sen. 2, kosong. Macam tu. S, E dan N. Sen. Macam tu. Buat sama-sama dengan cikgu ya. Okey, kemudian letak operasi tambah. Kemudian 50 sen. 5, kosong. S, E, N. Sen. Kemudian, ya. Saya tak nampak. Tak nampak? Okey. Boleh? Dah nampak dah? Tak nampak. Tak nampak? Murid lain nampak tak? Nampak. Murid lain nampak. Okey, cikgu rasa mungkin awak punya Nampak. awak punya telefon tu. Awak kena tekan gambar cikgu. Okey? Bila awak cikgu rasa mungkin awak punya telefon tu ada masalah sikit, awak tekan gambar cikgu nanti dia akan keluar. Kalau awak tekan gambar awak memang tak keluarlah. Tak keluarlah yang apa yang cikgu tunjuk ni. Tekan gambar awak. Tekan gambar awak pula, gambar cikgu. So nanti dia akan keluar. Okey, kita tambah kita tambah. So, kita tulis dulu sen. S-E-N, sen. Okey, sekarang cikgu perlu pilih seorang murid. Cikgu nak minta Adriana Syaurah. Okey, kita buat belakang dulu Adriana Kosong tambah kosong. Adriana, kosong tambah kosong. Adriana ada tak? Okey, Adriana tak dengar. Ada. Oh, ada. Okey, Adriana tolong cikgu. Kosong tambah kosong. Kosong. Kosong, bagus. 2 tambah 5. 7. Okey, tulis kat situ. So, jawapan dia ialah 70 sen. Okey, 20 sen tambah 50 sen. Jawapan dia ialah 70 sen. Okey, selesai soalan soalan B. Okey, terima kasih Adriana. Cikgu tambah markah Adriana. Okey, sekarang cikgu nak minta muka surat 22. Okey, soalan seterusnya muka surat 22 juga untuk soalan C. Okey, 8. Okey, tolong tutup mic ya. Listen sikit kat situ. Terima kasih. Okey, 80 sen tambah 5 sen sama dengan berapa sen? So, dekat dalam gambar ni kita kena buat bentuk lazim dululah ya. Okey, kita buat bentuk lazim dia dulu. Okey, 80 sen S-E-N tambah 5 sen. Okey, cikgu nak tanya Arisa. Arisa, 5 ni nak letak dekat mana? Bawah 8 ke bawah kosong? Arisa Nazmin, 5 sen, 5 tu dekat mana? Bawah 8 ke bawah kosong? Dekat kosong. Betul, dekat bawah kosong. Macam tu ya, jangan salah letak. Sebab kalau ada setengah murid, dia salah letak. Dia letak 5 ni kat bawah 8. So, bila dia letak 5 bawah 8, salah lah jawapan dia. Okey, sekarang kita gariskan. Tolong garis guna pembaris ya. Cikgu tak apalah sebab cikgu tak ada pembaris. Awak mesti ada pembaris kat rumah. Okey, gunakan pembaris. Baru dia akan cantik. Kalau guna jari je, guna tangan, guna pensel je, memang tak cantik. Okey, kita tambah. Arisa tolong cikgu mula-mula sekali tulis S-E-N dulu. Sen. Okey, Arisa, kosong tambah 5. Arisa, kosong tambah 5. Arisa Nazmin, kosong tambah 5. Dah hilang dah Arisa Nazmin ni. Okey, kita minta murid lain.
Okey, tadi dah jawab kan? Okey. Cikgu minta Auni. Kosong. Kosong. Baru nak jawab. Kosong, cikgu. Kosong. Kosong tambah 5 kosong. Kosong tambah 5. Kosong tambah 5. Kosong. Salah. Kosong tambah 5 bukan kosong. Kosong tambah 5 maksudnya satu nombor yang tak ada tambah 5 mestilah jawapan dia 5. Bukan kosong. Kosong tambah 5, 5. Kosong tambah kosong baru kosong. Okey, 8 sama dengan 8. Okey, so maknanya jawapan dia ialah 85 sen. Tulis dekat situ, 85 sen. Okey, soalan seterusnya cikgu nak Auni. Okey, Auni kita buat dulu bentuk lazim dia Auni Okey, cikgu tuliskan dulu 75 sen. SEN. Okey, Auni sekejap 75 sen tambah 20 sen. 20 sen. Okey, kemudian kita ambil pembaris, kita gariskan. Gariskan dengan kemas. Okey, cikgu nak tanya Auni Zahra. Tulis sen dulu Tak, cikgu. Okey, 5 tambah kosong. Auni Zahra. Tambah kosong, tak? Jawab dulu. Jawab dulu. 5 tambah kosong. Apa ni? 5 tambah kosong. Ni 5. Ambil sah dulu 5. 5. Okey. 7 tambah 2. 7 tambah 2. 9. Okey, jawapan dia ialah 95 sen. Okey, dah siap dah soalan D. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya ialah soalan abakus. Okey, kali ni soalan ni lebih susah. So, cikgu nak minta tolong. Okey, tadi Pranisha baru masuk Okey. So, cikgu nak minta Dia Inara. Dia Inara ingat lagi tak abakus? Ya, cikgu. Dia Inara ingat lagi tak abakus? Okey, cuba dia tengok ni. Ni berapa sen? Yang ni nombor berapa dia? Yang cikgu tunjuk dengan pensel ni. Ni nombor apa? Yang cikgu tunjuk ni. Yang cikgu bulatkan ni. Nombor apa ni? 1. Ya ke 1? Betul, 1. Okey, 1. Belakang? Belakang? Itulah. Belakang? Ni, yang dekat belakang ni. Tak ada nombor kan? 8? Salah. Yang ni kosong. Okey, yang ini adalah kosong. Sebab dia tak ada langsung. Dia tidak ada. Minum. Dia tidak ada langsung nombor dekat sini. So, jawapan kat sini adalah 10 sen. Macam tu. 10 sen. Yang ni 1, yang ni kosong. 10 sen. Okey, satu lagi. Cikgu nak tanya juga. Dia Inara juga. Okey, ni nombor berapa? Yang cikgu tunjuk dengan pensel ni. Ni nombor berapa? 8. 8. 8. Macam mana boleh dapat 8? Yang ni 5, 6, 7, 8. Yang ni 5, ni 6, ni 7, ni 8. Bila dia turun bawah, kita panggil sebagai 5. Okey, 5, 6, 7, 8. So, kat situ 8. Okey, belakang adalah nombor sifar. Sebab tak ada apa-apa kan? Ni kosong ni kosong. Okey, so jawapan dia ialah 80 sen. Okey, 80 sen. Okey, sekarang cikgu nak tanya dia juga. Dia sambung lagi ni berapa? Ni nombor apa yang cikgu tunjuk ni? Ni nombor berapa dia? 9. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Okey, ni sebenarnya silap ni. Ni sepatutnya dia punya ni kena naik atas. Okey, gambar ni silap ni. Okey, so sebenarnya ni adalah 90 sen. Okey, macam mana kita nak kira
kita mesti buat bentuk lazim. Bentuk lazim. 10 sen, S-E-N, sen, tambah 8 dekat depan, kosong dekat belakang, S-E-N, sen. 10 sen tambah 80 sen. Okey, kemudian gariskan. Okey, tolong gariskan. Okey, dia Inara lagi sekali last. Okey, tolong cikgu. Okey. Muka surat 22. Okey, yang baru masuk ni Okey, ya Inara kosong tambah kosong. Kosong. 1 tambah 8. 9. Oleh itu jawapannya ialah 90 sen. Betul lah tu 90 sen. Okey, ini kita guna abakus. Cikgu rasa ada yang dah lupa ni abakus ni. Jangan lupalah abakus ni banyak guna dalam tahun 1. Okey, jangan lupa yang itu. Okey, dah selesai muka surat 22. Okey, sekarang kita buka muka surat 23. Muka surat 23, kira jumlah harga barang. Yang pertama sekali adalah gambar sikat dan juga gambar berus gigi. Okey, bila kita sebut jumlah, jumlah bermaksud tambah. Jumlah maksudnya tambah. Cikgu pernah ajar dah hari tu masa nombor. Cikgu cakap dah jumlah bermaksud tambah. Jadi kita kena buat bentuk lazim. Okey, nak buat bentuk lazim, tadi kita belajar tentang sen. Sekarang kita belajar tentang RM. RM sampai RM10. Sampai RM10 je. Jadi macam mana nak buat bentuk lazim dia? Okey, cikgu ajar macam mana Mula-mula kita letak dulu RM dulu. Okey, R. Okey, kemudian letak M. Mesti huruf besar, tak boleh huruf kecil. Siapa tulis huruf kecil, salah. RM mesti huruf besar. Cikgu bagi tahu kuat-kuat ni. RM mesti huruf besar. Ringgit Malaysia. Malaysia huruf M mesti huruf besar lah. Okey, letak 1. RM1 tambah RM mesti sama. RM dengan RM mesti sama. Nombor dia, kedudukan dia mesti sama. Dia tak boleh sengit-sengit. R ni dekat depan, M ni kat tengah-tengah. Tak boleh. Dia mesti sama-sama. R bawah R, M bawah M. Okey, kemudian letak 2 kat situ. RM1 tambah RM2. Ni senang sangat ni. Siapa tak boleh jawab ni, tak tahulah. Kemudian gariskan. Kemudian gariskan. Okey, cikgu nak pilih seorang murid untuk tolong jawabkan. Murid tersebut ialah cikgu nak Hafi Ikram. 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 2. 3. Tulis 3 dekat situ. Kemudian tulis semula RM dekat depan. Jangan lupa letak RM. Tak letak RM salah. Inilah bentuk lazim bagi tambah RM. Mesti buat macam ni. Kalau tak buat macam ni, salah. Okey, RM1 tambah RM2 sama dengan RM3. RM3 lah maksudnya. Okey, seterusnya. Gambar seterusnya ialah gambar bedak dan juga sikat. Bedak harganya RM4. Sikat harganya RM1. Kira jumlah. Jumlah maksudnya tambah. Jadi kita buat bentuk lazim dulu. RM. Macam tu. Buat sama-sama dengan cikgu ya. RM4 tambah RM1. Okey, kemudian gariskan guna pembaris. Okey, cikgu perlukan seorang murid untuk tolong jawabkan apakah RM1 tambah RM4. Cikgu nak minta Irfan. Ni Irfan mesti boleh jawab lah. Irfan, RM4 tambah RM1. 4 tambah 1 berapa? 5. Tulis 5 kat situ Okey, tulis 5 dekat bahagian bawah tambah
RM4 tambah RM1. Tulis 5, kemudian depan dia mesti letak RM. Tak ada RM, salah. Mesti letak RM, R huruf besar, M huruf besar. Mesti ada simbol tambah. Ni ada setengah murid ni dia lupa nak letak simbol tambah pun salah juga. Kena ikut. Okey. Soalan seterusnya muka surat 23 juga, tapi kali ni soalan yang seterusnya soalan C. Gambar dompet ke apa benda ni cikgu pun tak tahu benda apa. Gambar macam tuala kot, tuala kecil. Tuala kecil RM5, bedak RM4. Berapakah jumlah guna operasi tambah? Okey, jadi kita pun buatlah untuk lazim dia. RM5 tambah RM4. Macam tu. Kemudian kita ambil pembaris. Tolong guna pembaris ya. Jangan guna pensel saja. Garis elok-elok, cantik-cantik. Okey, cikgu nak minta tolong murid yang seterusnya untuk bantu cikgu. Apakah jawapan dia? Cikgu nak minta Mawar. RM5 tambah RM4. Berapa ringgit? 5 tambah 4 berapa? 9. Tulis 9. Okey, kemudian letak RM. Oleh itu, jumlah harga bagi tuala kecil dan juga bedak ialah RM9. Itu jumlah. Jumlah operasi tambah. Ingat dalam kepala tu. Jumlah tu operasi tambah. Okey, sekarang tadi kita belajar tentang abakus sen. Sekarang kita nak tengok abakus yang melibatkan ringgit pula. Okey, kalau tadi dia ada dekat belakang kan nombor dia kan. Okey, sekarang ni dia berada dekat depan pula. 2 palang di depan. Okey, untuk ringgit dia pakai 2 palang di depan ni. Yang depan sini. Dia tak pakai yang belakang. Ni yang belakang, yang depan ni semua ni ringgit. Okey, yang cikgu buat warna merah ni adalah ringgit. Yang cikgu buat warna biru ni adalah sen. Macam tu. So maknanya hari ni kita tengok ringgit. Okey, macam mana kita nak kira ni? Okey, cikgu nak minta seorang murid untuk bagi tahu cikgu ni berapa ringgit, ni berapa ringgit, berapa ringgit. Kemudian tambahkan. Okey, murid tersebut ialah cikgu nak minta Putra. Okey, Putra tolong cikgu. Apakah nombor di sini Putra? Nombor berapa ni? Nombor berapa ni Putra? Cikgu RM1. Tulis RM1. Ni nombor 1 tau. Okey, yang tengah-tengah ni berapa ringgit ni? RM7. Yang ni 5, ni 5, yang ni 6, yang ni 7. Okey, ada setengah murid dia salah. Cikgu yang ni 3. Ni salah ni bukan 3. Ini 7. 5 6, 7. Atas ni bila turun, kita panggil dia 5. 5, 6, 7. So, jangan salah. Okey, so maknanya RM1 tambah RM7. Okey, kita buat bentuk lazim dia dulu. Okey, bentuk lazim buat kat dalam beg ni. RM1 tambah RM7. Kemudian gariskan dan juga selesaikan. Okey, sekarang cikgu nak tanya Putra jugalah. Okey, Putra, 1 tambah 7. Berapa? 8. Tulis 8 dekat situ. Tulis 8. Tulis 8. Kemudian letak RM dekat depannya. Oleh itu, jawapannya adalah RM8. RM8. Okey. Ni pun sama. Silap ni. Patutnya kena naik 1 ni. Okey. Baru jadi 8. So, ni tak ada. Okey. So, jawapannya ialah RM8. Selesai muka surat 23. Okey, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Muka surat 24. Okey, cuma kali ini kita menggunakan operasi tolak.
Tadi kita belajar tambah. Sekarang guna operasi tolak. Okey, dalam operasi tolak, dia bagi duit dekat atas ni. Dia tunjukkan gambar. Atas ni 20 sen, 10 sen, 5 sen. Jadi 20 sen dengan 10 sen 30 sen. 30 sen tambah 5 sen, so 35 sen. So semua sekali duit ada 35 sen. Kemudian dia X kan. Dia pangkahkan 5 sen. Bila dia pangkahkan 5 sen bermaksud guna operasi tolak. Dia pangkah ni, nampak ni, dia potong. Dia potong tu maksudnya dia buang, maksudnya dia keluarkan. Okey, jadilah operasi 35 sen tolak 5 sen, 5 dekat belakang. Okey, cikgu nak minta Pranisha. Cikgu nak minta Pranisha, tolong cikgu. Okey, Pranisha, 5 tolak 5 berapa? Ni 5, kita buat belakang dulu tau. 5 tolak 5. Kosong. Tulis kosong kat situ. 3 tolak tiada nombor, so jawapan dia 3. Masih sama. Bila tak ada nak kena tolak apa-apa, kita tulis baliklah nombor tu. Jawapan dia 3. So jawapan ni ialah 30 sen. Okey, sekarang terima kasih pada Pranisha. Okey, cikgu nak minta tanya pula Puteri. Puteri, soalan B, duit ni ada berapa puluh sen semuanya? Mula-mula ada berapa puluh sen? Semua sekali 50 sen dan 20 sen. Jadi berapa puluh sen semua ni? Puteri? Puteri ada? Ya. Ni berapa puluh sen? Ada satu 50 sen, ada satu 20 sen. Jadi semua duit ni berapa sen? 5 tambah 2 berapa? 5 tambah 2. Berapa? 70 sen kan? 5, ni 5 kan? Ni 5. Bila tambah dengan 2, so dapatlah 7. So maknanya 70 sen. Okey? So duit ni adalah 70 sen. Tulis kat situ 70 sen. Duit kita mula-mula ada 70 sen. Okey, cikgu pangkahkan berapa puluh sen? Cikgu pangkah berapa puluh sen? Puteri? Cikgu 20 sen. Kan 20 sen kan, nampak cikgu pangkah 20 sen. Bila cikgu pangkah 20 sen maksudnya cikgu buang. Buang tu maksudnya tolak. Okey? Buang tu maksudnya tolak. Jadi kita tolaklah 20 sen. 70 sen tolak dengan 20 sen. Macam tu. Buat bentuk lazim dulu. Ni kena kenal ni. Cikgu nampak ni ada yang masih tak kenal duit ni. Duit ni bila gabung tak tahu berapa puluh sen. Ni susah ni. Kena banyak belajar. Okey? Minta tolong mak dengan ayah ajar sampai pandai. 50 sen kalau dengan 20 sen ada sekali berapa puluh sen. Ni kena pandai. Nanti kalau pergi kedai tak tahu berapa puluh sen, habis nanti kena tipu dengan orang. Okey, kena belajar tu. Okey? Okey, seterusnya kita tulis sen dulu. S-E-N, sen. Okey, sekarang cikgu nak masih juga sama Puteri. Kosong tolak kosong. Kosong kita buat belakang dulu Kosong tolak kosong. 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 Bagus. 7 tolak 2. 7 tolak 2. 5. Okey, oleh itu jawapan dia ialah 50 sen. Bila kita tolak, jawapan dia ialah 50 sen. Okey, terima kasih kepada Puteri. Okey, next. Cikgu nak minta murid seterusnya, iaitu Sarah. Sarah, kita jawab soalan C pula. Ya, Sarah? Okey, soalan C ialah 90 sen tolak 40 sen. Jadi kita buat bentuk lazim dululah. Mesti buat bentuk lazim dulu. Tulis 90 sen. Okey, ada murid yang laju, dia boleh buat sini. Cikgu nampak dia gerak dah. Buat je. Tolak 40 sen. S-E-N, sen. Okey, kemudian ambil pembaris. Gariskan. Gariskan. Okey, cikgu nak Sarah. Sarah ada ke?
Ada. Okey Sarah, mula-mula kita tulis sen dulu kan. Tulis sen dulu. S-E-N. Sen. Macam tu tau. Okey Sarah, kosong tolak kosong. Berapa jawapan ni? Kosong tolak kosong. Berapa? Kosong tolak kosong? Kosong. Betul. Okey. Kosong tolak kosong ialah kosong. Tulis kosong. 9 tolak 4. 9 tolak 4. 9. Berapa? Berapa? Berapa Sarah? 9 tolak 4? 4. Guna jari awak. 9 tolak 4. 5. 5. Kena laju sikit tu. 9 tolak 4, jawapan dia 5. Oleh itu, jawapan dia ialah 50 sen. Okey, selesai soalan C. Okey, seterusnya soalan D. Soalan D ni susah sikit. 80 sen tolak 65 sen. Okey, kita buat bentuk lazim dulu. 80 sen tolak 65 sen. Okey, macam tu. Okey, kemudian kita gariskan. Garis. Okey. Lepas tu kita tulis sen dulu. S-E-N. Sen. Okey, sekarang ni cikgu nak minta murid yang seterusnya, iaitu Syahira Dania. Ada Syahira Dania? Ada. Syahira, kita buat belakang dulu tau. Ini nombor kosong tau Syahira. Ni kosong tolak 5 boleh ke tak boleh? Cikgu pernah ajar dulu. Kosong tolak 5 boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh kosong tolak 5? Tak boleh. Tak boleh. Jangan kata boleh pula. Ada setengah murid cikgu kosong tolak 5, 5. Salah. Kosong tolak 5 tak boleh. Kena pinjam. So, kita pinjam daripada 8. Ingat balik cikgu pernah ajar dulu yang pinjam-pinjam tu. Yang tolak kan. Okey, pinjam daripada 8 jadi 7. Macam tu. Kita pinjam 1 kan. Okey, so yang belakang ni akan jadi 10. Okey, sekarang baru boleh tolak sebab dah besar. Tadi kosong tak boleh tolak. Sekarang dah jadi 10. Okey, sekarang cikgu nak tanya Syahira juga. 10 tolak 6 berapa? Tolak 6 pula. Tolak 5. Minta maaf. 10 tolak 5. Berapa jawapan dia? 10. 5. Bagus. 10 tolak 5. Jawapan dia 5. Okey, sekarang dah jadi nombor 7 bukan 8 lagi tau. Sebab tadi kita dah pinjam. Okey, Syahira juga. 7 tolak 6. 7 tolak 6. Berapa jawapan dia? 1. Tulis 1 kat depan. Oleh itu jawapan dia ialah 15 sen. Okey, soalan ni susah sikit. Kenapa cikgu kata susah? Sebab soalan ni kena pinjam. Awak kena ingat balik macam mana cikgu ajar dulu masa tambah dan tolak, masa pinjam. Ini kalau tak pandai tolak, tak pandai pinjam, salah. Okey, Syahira tolong tutup mic Terima kasih Syahira. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya. Kita minta murid yang berikutnya iaitu cikgu nak Syifa Ariana. Okey, Syifa Okey, soalan yang seterusnya ialah gambar satu cupcake. Awak tahu tak cupcake tu apa? Cupcake tu apa? Cupcake tu apa? Kek cawan kan? Okey, kek cawan harganya 80 sen. Lagi satu sate. Sate harga dia 60 sen. Okey, sekarang soalan dia kata kira beza. Siapa boleh beritahu cikgu beza operasi apa? Tambah ke tolak? Beza. Tambah ke tolak?
Tambah. Salah. Tambah. Tolak. Tolak. Beza ialah tolak. Jumlah yang tambah. Jumlah tambah. Beza tolak. Tolak. Baki tolak. Beza tolak. Ingat tu. Ingat perkataan beza maksudnya tolak. Okey, so sekarang ni kita kena tolak. Okey, bila kita nak tolak, kita mesti ambil nombor besar tolak nombor kecil ke nombor kecil tolak nombor besar? Siapa boleh beritahu cikgu? Kecil ke besar? Mestilah yang besar tolak yang kecil kan? Okey, jadi kita tengok dekat sini, harga yang paling mahal, yang mahal sikit lah, ialah harga cupcake. Cupcake harganya 80 sen. Jadi kita mesti letak 80 sen tu di atas. Macam tu. 80 sen. Syifa Yang lain pun sama, tengok juga depan. 80 sen. Kita ambil nombor yang paling besar. Wang yang paling besar. Sen yang paling besar iaitu 80 sen lah. Kita tak boleh ambil 60 sen tolak 80 sen sebab 60 sen ni kecil. 80 sen lagi besar. Jadi kita mesti ambil nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Jangan salah letak. Okey, 60 sen dekat bawah. 60 sen dekat bawah. Beza ialah operasi tolak. Ingat cikgu dah cakap tadi, beza operasi tolak. Bukan tambah. Okey, gariskan. Okey, baru cikgu nak minta Syifa. Okey, Syifa, mula-mula cikgu tulis sen dulu. S-E-N. Sen. Okey, cikgu nak tanya Syifa ni. Kosong tolak kosong. Berapa kakak? Kosong tolak kosong. Berapa? Kosong. Kosong tolak kosong. Sama dengan berapa? Kosong kan? Kosong tolak kosong. Jawapan dia kosong, Syifa. Okey, lagi satu Syifa. 8 tolak 6. 8 tolak 6. Okey, Syifa buka jari 8. Minta tolong maknya. 8. Okey, kemudian kita tolak 6. Tutup 6 jari Syifa. Tutup. 1, 2. Tutup sampai 6. Berapa yang tinggal? Yang murid-murid lain pun boleh buat juga. Siapa yang tahu, tulis sendiri. Berapa jawapan dia? Berapa jari yang masih buka? 2. Okey, betul. 2 Syifa Okey, terima kasih Syifa. 2 tau. 8 tolak 6, jawapan dia 2. Okey, terima kasih puan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Soalan B. Okey, kita patah balik kepada murid. Siapa yang nama dia cikgu tak sebut? Ada tak nama dia cikgu tak sebut? Tak ada Okey, semua dah sebut lah ni. Okey, kita patah balik dengan Adriana. Okey, Adriana. Ada satu teddy bear 10. Teddy bear ke ni? Bukan, anak patung. Anak patung mainan RM10 dan juga permainan lori kecil. Mana lagi mahal? Lori ke patung mainan? Adriana. Patung mainan. Okey, jadi mesti Okey, jadi nak tolak apa? Patung mainan tolak lori ke lori tolak patung? Mana betul? Patung tolak lori ke lori tolak patung? Patung tolak lori. Bagus. Patung tolak lori. Sebab patung harga dia mahal. Lori harga dia murah sikit. Buat macam tu. Okey, RM10 tolak RM7. Okey, cikgu nak Adriana juga selesaikan sama-sama dengan cikgu. 10 tolak 7. Berapa Adriana?
10 tolak Ya, 7. cikgu saya ada. Berapa Adriana? 10 tolak 7. 7. 10 tolak 7. Bukan 7. 10 tolak 7 berapa? Macam mana tu Adriana? Berapa 10 tolak 7? Berapa? Adriana Syaura? 3. Buka jari tu 10. Kemudian tolak. Tutup 7. So jawapan dia 3. Okey, oleh itu jawapan dia ialah 3. Okey. Muka surat seterusnya. Muka surat 25 yang terakhir sekali. Okey, yang terakhir sekali ialah dia kata kira baki wang. Soalan kata kira baki wang. Baki bermaksud tambah ke tolak kelas? Baki tambah ke tolak? Tadi baru cikgu cakap. Baki tambah ke tolak? Baru cikgu cakap tadi. Tak ingat dah? Tambah. Tambah? Tolak. Tolak. Tadi cikgu cakap kan, baki tu tolak. 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 Tulis dekat situ. Nampak. Okey. Okey, terima kasih. Okey, so awak gariskan perkataan baki, tulis tolak dekat bawah dia. Okey, so sekarang kita tengok kepada soalan yang nombor 2. Okey, sekarang ni cikgu nak minta tolong cikgu nak minta Arisa. Arisa, kalau awak pandai duit yang wang saya ada berapa dekat soalan nombor 2 ni? Wang saya ni ada berapa puluh sen? 50. Berapa? 70. Sebut 70 sen. 50 sen. 50 sen. Salah. Semua sekali ni. Semua ni. Yang cikgu buat warna biru ni. Semua ni berapa puluh sen? Soalan bawah ni lah. Yang atas tak payah buat lagi. Yang bawah ni. Yang warna biru ni. Berapa puluh sen duit ni? Ni Arisa yang cikgu 70 sen. 70 sen. Tulis kat situ 70 sen. So dekat sini tulis 70 sen. Okey, bila kita beli barang dekat kedai buku, kita guna operasi tambah ke tolak? Saya beli pembaris, tambah ke tolak? Arisa. Arisa, tambah ke tolak? Arisa Nazmin, bila kita beli, tambah ke tolak? Apa dia cikgu? Cikgu tanya, kalau kita beli pembaris dekat kedai buku, kita kena tolak duit ke tambah duit? Tambah duit. Tambah duit. Oh, acik kedai bagi duit kalau beli pembaris? Acik kedai bagi duit ke awak yang bagi duit? Awak yang bagi duit dekat dia. Mestilah tolak. Apa pula tambah pula? Sebab awak pergi kedai, acik kedai tu bukan awak yang kena bagi, awak yang dapat duit pada acik kedai. Acik kedai tu yang dapat duit. Awak bagi duit dekat dia. Jadi maksudnya guna operasi tolak. Duit awak dah makin sikit sebab awak beli barang. Mestilah tolak, mana boleh tambah. Kalau tambah, contohnya mak bagi duit. Contoh mak bagi 20 sen. Baru tambah. Ni awak beli barang kan? Beli barang mesti tolak. Okey, sekarang cikgu nak tanya Arisa lagi sekali. 0 tolak 5. Boleh ke tak boleh? 0 tolak 5. Boleh ke tak boleh? Arisa Nazmin. 0 tolak... Tak boleh. Kita buat apa? Kita pinjam. Jadi berapa atas ni? Atas. Jadi 6. Okey, sebelah dia? 10. Okey, bagus. 10 tolak 5. 10 tolak 5. 5. 6 tolak 5. 6 tolak 5. Berapa? 6 tolak 5? 1. 1. Okey, so jawapan dia ialah baki wang ialah 15 sen.
Okey, ni kena pandai ni. Mungkin ada cikgu rasa mungkin masalah connection. Dia jadi lambat. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan lagi lagi 3. Dah nak habis dah pun. Okey, sekarang cikgu nak tanya lagi 3 orang. Siapa ni? Auni Zahra. Ada berapa ringgit ni? Duit kita ada berapa ringgit, Auni? Ni. RM berapa? RM2. Bagus, RM2. Cikgu Asmawi beli apa? Pesan. Pensel harga dia berapa? Ni tengok sini. Pensel harganya berapa? RM1. RM1. Okey, RM1. Jadi kita tolak lah kan? Okey, so kita tolak kan? Okey, RM2 tolak RM1. Berapa ringgit? RM2 tolak RM1. RM1. Bagus. So jawapan dia ialah RM1. Baki wang adalah RM1. Okey, terima kasih kepada Auni. Okey, soalan seterusnya cikgu nak tanya Dia Inara. Dia Inara, duit cikgu ada berapa ni? Hafi kejap lagi. Dia Inara dulu. Dia Inara, duit cikgu ada berapa ringgit ni? Mana? Ini ni yang soalan ni. Salah. Berapa kakak ni yang cikgu buat anak panah ni? Berapa ringgit? RM? Cikgu siapa? Dia Inara, berapa ringgit duit ni yang cikgu tunjuk ni? Nampak ni, cikgu bulat ni. Tak nampak ke? Berapa ringgit? Dia Inara. 5? 5. RM5. Bukan 5 saja, RM5. Okey, cikgu beli krayon berapa ringgit? Cikgu beli krayon berapa ringgit? RM3. RM3. Awak nampak kan? Kena sebut kena tahu tu harga krayon tu berapa ringgit? RM3. Jadi cikgu guna operasi tolak. Okey, RM5 tolak RM2 tolak RM3. Berapa ringgit? 5 tolak 3. 5 tolak 3. Kenapa nak malu? Jawab je. 2. So maknanya baki duit adalah RM2. RM5 tolak RM3, 2. Okey, soalan seterusnya yang last sekali habis. Cikgu nak tanya siapalah murid yang nak kena tanya ni. Cikgu nak tanya Hafi lah. Tadi kan Hafi kan. Hafi pun memang nama dia pun kena jawab. Hafi, berapa ringgit ni? Berapa ringgit cikgu tanya? Cikgu tanya berapa ringgit? RM10. RM10. Cikgu Asmawi beli pencil box berapa ringgit? RM6. RM6. Jadi guna operasi tolak. Okey, RM10 tolak RM6. Berapa ringgit? 10 tolak 6. 4. Tulis kat situ 4. Oleh itu jawapannya baki wang adalah RM4. Selesai soalan muka surat 25. Sadaqallahul azim. Okey. Kita dah selesai kat situ. Semua orang dah tak sabar nak buat Desmos kan. Okey, sikit lagi. Macam biasalah. Okey, kita tamatkan recording dulu. Assalamualaikum. Kejap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.